Okey. Uh, Setelah kamu membaca berkaitan dengan perkembangan bidang kimia dan kepentingan dia, jadi kalau dari segi bahan-bahan kimia yang ada di sekitar kita, kamu sudah baca, sebenarnya ada banyak lagi, hampir keseluruhan apa yang berada di dalam badan manusia, badan organisma hidup, pada pada perkara-perkara yang bukan organisma hidup dan apa yang ada di sekeliling kita semuanya berkaitan dengan kimia. Jadi perkara yang berkaitan kimia ini sebab itulah dia menjadi suatu syarat penting dalam bidang sains untuk kita memahaminya dan menguasai ilmu kimia itu sendiri. Dan dalam bidang kerjaya itu sendiri pun di masa akan datang kamu pun sudah baca ada banyak kerja-kerja yang memerlukan kepada ilmu kimia itu sendiri. Selain daripada menjadi ahli kimia, ada lagi nama-nama lain yang berkaitan dengan pekerjaan yang melibatkan secara khususnya kepada subjek kimia. Okey, so jadi perkara-perkara ini akan jadi motivasi kepada semua untuk kenapa kamu perlu belajar ilmu kimia ni. Jadi awal-awal lagi cikgu sebut di sini, kamu perlu menguasai sepenuhnya subjek kimia ini supaya kamu tidak tertinggal dalam bidang jurusan sains itu sendiri. Jadi tak boleh lari. Nak tak nak, suka tak suka, kamu kena nak dan kamu kena suka. Itu yang paling penting sekali. Kalau tidak, akan merugikan masa kamu. Mungkin kamu tak minat bidang ni, jadi kamu boleh pergi kepada bidang-bidang perniagaan, ekonomi, sastra dan sebagainya lah. Okey, sudah 30 orang. Sebab kelas 4 akik ni ada 49 orang. Jadi dalam grup pun dah ada 49 orang. Jadi yang lain-lain tu harap dapat info. Okey, seterusnya dalam subtopik yang kedua bab yang pertama berkaitan dengan penyiasatan saintifik dalam kimia. Okey, kaedah saintifik yang dinyatakan tu perlu dikuasai sepenuhnya. Sebab apa? Sebabnya untuk SPM, seperti mana yang kamu tahu, mungkin kamu sudah tahu, mungkin yang tak tahu. Jadi dalam SPM untuk KSSM masih lagi mengekalkan 3 paper, 3 kertas. Kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Okey, kertas 1 tu adalah soalan-soalan objektif yang terdiri daripada 50 soalan. Kertas 2 terdiri daripada soalan-soalan struktur dan juga esei. Ada 8 soalan struktur, kemudian ada 2 soalan yang wajib dijawab daripada 4 soalan. Ada bahagian B, ada bahagian C. Soalan esei maksudnya kamu kena jawab secara macam bentuk-bentuk nota ataupun karangan berkaitan dengan soalan yang ditanyalah. Okey, kertas ketiga, paper 3 untuk KSSM bermula tahun ini, maksudnya pelajar tingkatan 5 tahun ini 2021 akan bermulalah apa yang dipanggil sebagai praktikal, ujian praktikal. Kertas 3 ujian praktikal di mana kamu akan diuji mengendalikan semua eksperimen yang ditanya di dalam makmal. Jadi kalau pelajar-pelajar SPM yang sekarang ni tengah ambil SPM iaitu batch 2020 yang terakhir, kertas 3 dia adalah merupakan
kertas teori. Maksudnya bukan masuk dalam makmal. Dia jawab di atas kertas. Ada 2 soalan, 2 atau 3 soalan secara teori. Kertas 3 ni merujuk kepada soalan-soalan berkaitan dengan eksperimen lah. Tapi untuk KSSM bermula kembali di mana kamu akan diuji kertas 3 ini dalam bentuk praktikal. Nanti masa SPM nanti tahun depan, ya tiap 5 tahun ni pun dia akan mulalah. Jadi mungkin kamu boleh tengok nanti pengendalian dia di mana pelajar-pelajar ini ambil SPM untuk kertas 3 secara praktikal. Masuk makmal, buat semua eksperimen yang ditanya, kemudian dia akan bagi soalan. Daripada eksperimen tu kamu dapat data dan sebagainya, kamu rekodkan macam kita buat eksperimen di dalam makmal macam betul. Jadi ini ujian untuk praktikal kimia, dan dia akan bergabung sekali dengan bio dan juga fizik. Jadi itulah perubahan yang berlaku untuk KSSM. Jadi kamu batch yang kedua yang akan merasai praktikal, ujian SPM praktikal untuk subjek-subjek sains. Jadi nak tak nak, jadi setiap eksperimen perlu dikuasai sepenuhnya. Perlu dikuasai teori, kefahaman, bagaimana untuk melaksanakan eksperimen tersebut. Jadi penglibatan semasa di dalam makmal, semasa latihan di dalam makmal perlu melibatkan semua para pelajar supaya bila ujian SPM praktikal yang sebenar nanti berlaku, kamu tidak akan kekok dan menjadi masalah kepada kamu untuk melaksanakannya. Jadi tak ada siapa boleh lari. Siapa yang tidak buat maka akan menyesal di kemudian hari lah. Jadi perlu diingat, ini format untuk SPM KSSM. Jadi kamu, mungkin cikgu bio dan cikgu fizik sudah bagi tahu benda ni, untuk kimia pun sama juga. Jadi kamu perlu beringat perkara ni untuk berkaitan dengan eksperimen. Jadi untuk bab yang pertama tu, cikgu minta sangat-sangat untuk kamu kuasai sepenuhnya, sebab kamu akan ada ujian berkaitan dengan praktikal ataupun amali di dalam makmal. Okey. So cikgu rasa cikgu boleh mulakan terus untuk masuk kepada bab yang kedua. Sudah ada 32 orang. Sebabnya kalau nak tunggu memang akan merugikan masa lah. Okey. Cikgu akan share, cikgu akan gunakan whiteboard. Share whiteboard cikgu untuk cikgu tulis. Jadi cikgu akan ajar guna whiteboard online lah. Okey. Jadi boleh nampak skrin? Skrin yang cikgu share boleh nampak? Tolong bagi respons. Nampak. Boleh Boleh nampak. Okey. Jadi kimia tingkatan 4 kita akan mulakan dengan bab yang kedua setelah pengenalan kepada bab yang pertama. Okey, dalam bab yang kedua iaitu jirim dan struktur atom. Jirim dan struktur atom. Okey, kejap. Jirim dan struktur atom. Okey, dalam bab yang kedua ni kita akan mempelajari 4 subtopik. Yang pertama berkaitan dengan konsep asas jirim. Konsep asas jirim. Yang kedua berkaitan dengan perkembangan model atom.
Yang ketiga, struktur atom. Yang keempat adalah isotop dan penggunaannya. Okey, untuk hari ini, cikgu rasa 2.1 sahaja yang mungkin boleh di-cover, ya, boleh dibincangkan, ataupun mungkin separuh daripada konsep asas jirim ni, sebab cikgu tak nak ajar laju-laju. Kalau ajar laju-laju, jadi takut tak faham. Konsep-konsep penting yang berkaitan dengan kimia ni perlu secara perlahan-lahan. Jadi bila kamu dapat kefahaman itu yang paling penting, barulah kita akan berasa seronok untuk belajar kimia itu sendiri. Jadi hari ini kita akan tengok kepada konsep asas jirim. Okey, konsep asas jirim. Okey, kalau siapa-siapa nak tanya boleh tanya, terus onkan audio. Okey, onkan audio. Okey, kemudian boleh terus bertanya. Tak ada masalah. Okey, dalam bab subtopik yang pertama ni, iaitu konsep asas jirim, ada 3 bahagian yang akan kita bincangkan. Dan sebenarnya ini banyak. Yang pertama kita akan lihat kepada maksud jirim. Kemudian kita akan lihat kepada perubahan keadaan jirim. Dan yang ketiga, penerangan berkaitan dengan takat lebur dan takat beku. Jadi kita akan mulakan. Kita akan lihat dulu penerangan berkaitan dengan konsep asas jirim ini. Okey, yang pertama sekali, sebelum kita bincangkan berkaitan dengan maksud jirim ni, kita ingat semula konsep sains yang kita telah pelajari sejak daripada tingkatan 1, berkaitan dengan bahan. Jadi bila kita sebut bahan ataupun kita sebut benda atau apa sahaja yang ada di sekitar kita ni, benda, ataupun something, jadi semua benda ni, benda ni ambil secara umum dulu. Jadi semua benda ni ataupun something ataupun bahan, okey, kita sebenarnya boleh bahagikan dia kepada 2. Benda ni sebenarnya tak sesuai, tapi kalau kita gantikan dia dengan sesuatu lah, something, sesuatu. Apa sahaja yang ada di dalam dunia ini, kita boleh bahagikan kepada 2. Yang pertama, dia adalah jirim. Yang pertama adalah jirim. Yang pertama adalah jirim. Jirim ni akan kita belajar. Dan yang kedua adalah bukan jirim. Okey, kita akan lihat secara overall dulu supaya kita faham. Okey, di dalam dunia ni ataupun di alam semesta ini, semua sesuatu ni dibahagikan kepada 2. Apa sahaja yang ada di alam semesta ni terbahagi kepada 2, iaitu jirim dan bukan jirim. Jadi yang ni sebenarnya kita dah belajar. Kamu dah belajar masa tingkatan 1. Ulang balik nak bagi nampak gambaran tu. Okey. Dalam kimia, kita banyak belajar tentang jirim. Kimia biologi banyak belajar tentang jirim. Kalau fizik, banyak belajar tentang bukan jirim. Walau bagaimanapun dalam kimia pun ada juga kita sikit-sikit bincang tentang sesuatu yang bukan jirim. Jadi yang pertama sekali kita kena tahu dululah apa yang dimaksudkan dengan jirim. Jirim ialah sesuatu, kita boleh kata sesuatu
yang mempunyai jisim, dia mesti ada jisim dan menempati ruang. Menempati ruang. So, sesuatu yang mempunyai jisim dan menempati ruang, dia mesti ada dua-dua ni, bukan salah satu sebab dan. Jisim dan menempati ruang. Dia ada tempat dia, dia ada di mana dia berada tu ada. Jadi kalau sesuatu tu dia mempunyai jisim dan dia ada tempat, maka itu kita panggil dia sebagai jirim. Okey, boleh faham ya? Jadi contoh je, banyak benda sekeliling kita adalah jirim lah. Contohnya air. Air kalau kita timbang, kita boleh ukur dia dan dia ada di satu tempat. Dia menempati. Jadi itu contoh jirim. Air, pokok, kayu, tumbuh-tumbuhan, haiwan, meja dan sebagainya yang boleh dikesan oleh kebanyakan panca indera. All the five senses can detect all this what we call as a jirim. Dalam bahasa Inggeris kita panggil matter. Kan? So jirim atau matter ni anything that have mass and occupied space. Dia mempunyai jisim dan menempati ruang. Contoh-contoh ada di sekeliling kita. Asalkan kita boleh pegang dia, boleh lihat dia, boleh rasa dia, boleh, maksudnya hampir ke semua panca indera kita boleh rasa. Sebab nanti ada dekat jirim yang kita boleh nampak tapi kita tak boleh rasa, tak boleh sentuh. Okey, ni contoh-contoh, contoh-contoh jirim. Dan jirim ini pula, ini asas dia nanti. Kenapa jirim dia ada jisim? Dan kenapa jirim dia menempati ruang? Sebab semua jirim mempunyai apa yang disebut sebagai zarah. Jadi kita boleh sebut semua jirim mempunyai ataupun kita sebut terbina daripada zarah. Jadi maksudnya jirim-jirim yang ada di sekeliling kita tu sebenarnya terbina atau terbentuk daripada zarah. Dan istilah zarah-zarah inilah yang sangat penting yang akan kita pelajari dalam bab ini. Dan zarah-zarah inilah yang menjadi punca ataupun dasar utama dalam subjek kimia. Jadi kimia ni belajar tentang zarah-zarah dan juga sifat-sifat zarah-zarah. Nanti kita akan tengok selepas ini. Okey, itulah jirim. Jirim sebabnya jirim ni dia mempunyai zarah-zarah dan sifat-sifat zarah-zarah inilah yang menyebabkan jirim itu mempunyai ciri-ciri yang sesuai dengan zarah-zarah tersebut. Okey. So, yang itu kita boleh tengok di sekeliling kita. Okey, kita lihat bukan jirim pula. Okey. Bukan jirim ni adalah sebaliknya lah. Iaitu sesuatu yang sebaliknya, yang tidak mempunyai jisim dan dia tidak ada jisim dan tidak mempunyai jisim dan tidak menempati ruang. Jadi maksud dia sesuatu yang dia tak ada jisim dia tak ada dan dia pula tak ada tempat. Dia tidak menempati ruang, dia tak duduk di mana-mana. Dia tidak menempati ruang. So kalau sesuatu ni ciri dia macam ini, tidak mempunyai jisim dan tidak menempati ruang, maka itu termasuk dalam sesuatu yang diklasifikasikan sebagai
bukan jirim, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut non-matter lah. Ya, non-matter. Ya, dalam bahasa Inggeris. Kalau jirim ni dalam bahasa Inggeris kita panggil matter. Ya. Bahasa Inggeris ni kamu kena istilah dalam bahasa Inggeris pun, walaupun kamu belajar dalam BM pun kena tahu ya. Sebab nanti kalau kamu masuk peringkat lebih tinggi, STPM, matrikulasi, diploma, subjek sains, semua dalam bahasa Inggeris ya. Ya. Jadi memang kena tahu. Dalam BM kamu faham, kemudian dalam BI itu kamu fahamkan juga istilah-istilah dia. Ya. Okey, jadi penting juga untuk kamu tahu dalam bahasa Inggeris. Ya. Okey, jadi itu beza di antara jirim dan juga bukan jirim. Jadi sekarang ini contoh bukan jirim apa? Okey, siapa boleh bagi jawapannya kat cikgu? Dia tak ada jisim, maksudnya kita tak boleh nak timbang dia. Dia tak ada jisim. Jisim ni sesuatu yang boleh ditimbang. Diukur berat dia. Dan pula tu dia tak menempati ruang. Dia tak ada tempat khusus untuk dia. Kita tak tahu sebenarnya dia duduk mana. Dia ada. Konsep dia, bukan jirim ni dia wujud. Dia wujud tapi tak ada tempat. Wujud tanpa tempat. Dia wujud tapi tak tahu kat mana. Nak sebut macam itulah. Wujud tanpa tempat. Dan dia pun tak ada jisim. Sebab apa? Sebab semua yang diklasifikasikan sebagai bukan jirim ni, dia tidak mempunyai zarah-zarah. Sebab dia bukan terbina daripada zarah-zarah. Dia terbina daripada sesuatu yang lain. Terbina daripada sesuatu yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lain. Okey, siapa nak bagi jawapan contoh bukan jirim? Setan dengan hantu ke cikgu? Oh, setan Ke dengan oksigen? hantu. Angin. Setan dan hantu tu contoh betul lah tu. Setan dan hantu memang bukan jirim lah. Kan? Itu paranormal punya tu. Yang sekarang ni jawapan yang tu tak sesuai lah dekat sini kan. Tapi memang setan, hantu, jin, itu adalah bukan jirim lah. Sebab dia orang bukan diperbuat daripada zarah-zarah. Dia orang diperbuat daripada yang lain. Okey, yang lain tu lah bukan jirim. Okey, contoh yang sesuai sikit. Siapa tahu? Cahaya. Apa dia? Pelangi? Cahaya. Okey, cahaya. Bagus. Okey, contoh yang pertama adalah cahaya. Contoh yang pertama adalah cahaya. Contoh lain, bunyi. Udara. Udara? Udara tu jirim ke bukan jirim? Kalau oksigen betul ke? Oksigen tu apa tu? Oksigen tu jirim ke bukan jirim? Udara tu jirim ke bukan jirim? Jirim ya. Sebenarnya udara udara yang terdiri daripada banyak gas-gas dia adalah contoh jirim. Sebab apa? Gas-gas tu dia sebenarnya adalah zarah-zarah. Oksigen ke, gas karbon dioksida ke, semua gas-gas oksigen, gas karbon dioksida, dia sebenarnya adalah merupakan zarah-zarah. Terdiri daripada zarah-zarah. Cuma saiznya tersangat kecil. Ibarat dia macam ni lah. Kalau kita ada guli. Guli tahu kan? Tahu. Tahu. Ada tak tahu guli sebab kamu zaman bukan main guli. Zaman cikgu main guli. Guli, kita boleh pegang dia kecil je. Okey, dia dibuat daripada kaca tu. Okey, kita boleh ibaratkan zarah-zarah ni, dia macam guli, tapi saiznya tersangat kecil. Kita tak boleh nak tengok dengan mata kasar kita sebab mata kita ada had penglihatan, jadi tak boleh nampak. Tapi dia wujud, tapi sangat-sangat kecil. Dan yang kecil inilah yang membina jirim-jirim sebab dia ada bilangan yang sangat-sangat banyak. Jadi oleh kerana bilangan zarah tu sangat-sangat banyak, maka kita boleh nampaklah dengan mata kita. Macam udara, kita tak nampak sebab bilangan zarah dia banyak juga, tapi dia tidak tersusun hingga boleh kita nampak dia. Macam meja terbina daripada zarah-zarah.
Tapi zarah dia susun rapat menyebabkan dia menjadi satu bentuk meja. Kita nampaklah dia. Jadi nanti kita akan tengok belajar tentang ciri-ciri jirim ni, bagaimana susunan-susunan zarah tu akan menjadikan sesuatu jirim itu dapat kita lihat. Macam air. Okey, contoh air. Kan, air kita boleh nampak air dalam bekas air. Kan? Tapi cuba bayangkan ada satu titik air, kita boleh nampak juga. Tapi dalam satu titis air, sebenarnya dalam satu titis air itu ada bukan trilion dia ada 10 kuasa 24. 1 darab 10 kuasa 4 darab ada sangat-sangat banyak bilangan zarah-zarah air. Bila banyaknya bilangan zarah-zarah air, macam ni, ada banyak sangat, maka sebab tu kita boleh nampak. Kalau kita ambil satu zarah saja, satu je zarah, memang kita tak boleh nampak lah. Ini kita akan bincangkan kemudian. Cuma nak bagi faham sahaja, bahawa jirim ni, dia terbina daripada zarah-zarah yang kecil ni. Tapi oleh kerana zarah ni sangat banyak, maka kita boleh nampak dia lah. Kalau ambil satu, kita tak nampak dan kena buat kajian lah. Jadi saintis dah buat kajian semua ni. Okey, kita tengok pada bukan jirim ni tadi. Cahaya, bunyi, tenaga, dan semua jenis sesuatu yang kita panggil gelombang. Apa sahaja gelombang, maka dia adalah bukan jirim. Sebenarnya cahaya juga adalah gelombang. Kita sebut gelombang cahaya. Bunyi juga adalah gelombang, dibanding gelombang bunyi. Tenaga juga adalah semua jenis tenaga. Tenaga haba, tenaga kinetik, tenaga apa-apa sahaja jenis tenaga, tenaga keupayaan, itu juga adalah merupakan bukan jirim. Tapi dia wujud, tenaga wujud, bunyi wujud. Kita boleh dengar, tapi apa yang kita dengar tu dalam bentuk apa? Cahaya, kita boleh nampak cahaya. Contoh macam cahaya ni, kalau kita switch on, kita switch on the lamp, lampu, apa-apa lampu pun, kita nampak ada cahaya menerangi bilik. Okey, cahaya yang kita nampak tu dalam bilik masing-masing, boleh tak kita pegang dia? Boleh tak kita ambil dia, kita timbang atas penimbang? Tak. Boleh tak? Tak boleh kan? Maksudnya kita sentuh cahaya tu pun, dia ada, kita nampak, tapi tak boleh nak ditimbang. Jadi dia tidak mempunyai jisim. Kan? Kemudian, bila kita switch off kan, tiba-tiba cahaya tu hilang. Ke mana dia pergi? Jadi dekat mana dia duduk? Jadi itu menunjukkan bahawa dia tidak ada jisim, kemudian dia tidak menempati ruang. Tadi dia ada, sekejap tak ada. Jadi oleh kerana cahaya ni keadaan dia macam tu, dia tidak boleh ditimbang, tak ada jisim, dan kita pun tak tahu dia duduk mana. Tadi ada, sekarang tak ada. Maka oleh sebab itulah cahaya ni wujud, tapi dia bukanlah jirim. Begitu juga dengan bunyi. Kita dengar sesuatu, kamu dengar suara cikgu, tapi macam mana apa yang kamu dengar tu, boleh tak kamu tangkap dia, kamu ambil dia, kamu tengok dia, macam mana bentuk bunyi tu, macam mana rupa paras dia. Jadi semua ni gelombang. Gelombang ini dia wujud, tapi kita tidak boleh ukur jisim dia, berat dia macam mana, dan dia juga tidak menempati mana-mana ruang. Jadi cikgu nak kamu buka pemikiran kamu ni, fikir tentang kehadiran makhluk. Ni makhluk Allah lah ni, ciptaan yang lain daripada yang jirim tadi. Kan, dia wujud tapi sifatnya berlainan dengan sesuatu yang jirim. Jadi bunyi, tenaga pun sama. Kita makan nasi, kita dapat tenaga. Tenaga tu ada tenaga yang boleh disimpan dalam bentuk bahan kimia. Dia tukar, dia jadi jirim. Kemudian bila dia digunakan, dia jadi gelombang tenaga balik. Itu semua proses-proses yang berlaku di dalam badan lah.
Jadi apa yang disebut oleh kan tenaga, macam kita kata kita ada tenaga yang kuat. Apa itu tenaga? Jadi semua itu adalah merupakan sesuatu yang bukan jirim. Ya, jadi apa yang ada di sekeliling kita ni, inilah dia. Ya, jirim dan juga bukan jirim. Jadi kalau kita belajar dalam agama, kita tahu malaikat tu diperbuat daripada cahaya. Kan? Satu lagi api. Kalau jin tu dibuat daripada api. Jadi kalau api tu dia hasilkan cahaya juga. Jadi api yang terbakar tu, yang membakar tu adalah merupakan bukan jirim juga. Sebabnya kita pun tak boleh nak ukur, tak boleh nak timbang api yang terhasil. Jadi inilah keadaan yang perlu kita fahami terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada yang lebih mendalam berkaitan dengan jirim. Jadi bukan jirim ni kamu akan belajar dalam, kebanyakannya dalam fizik lah. Ini semua banyak dalam fizik. Jadi kamu belajar sesuatu yang kamu tak boleh nak ukur, kamu tak boleh nak, bukan tak boleh nak ukur, tak boleh nak timbang. Dia ada ukuran dia sendiri. Cuma kita tak boleh nak menempati ruang bagi sesuatu yang bukan jirim. Okey, ada apa-apa nak tanya? Cikgu, graviti tu bukan jirim juga Graviti tu adalah bukan jirim. Sebab dia macam suatu daya tarikan, dia daya tarikan graviti, dan dia memang macam gelombang juga. Jadi daya tarikan graviti adalah merupakan bukan jirim. Dia tidak boleh ditimbang dan dia tidak menempati ruang. Sama juga macam kita sebut magnet kan. Dia ada daya tarikan magnet. Dia punya daya tarikan tu, magnet tu bahan magnet tu kita boleh nampak, tapi dia punya daya tarikan tu, daya tarikan tu adalah bukan jirim sebab kita tak boleh nak timbang dia, tak boleh nak tengok dia kat mana, macam tu. Okey, contoh gelombang yang biasa kita gunakan setiap hari, gelombang bukan hampir setiap hari lah. Kalau di rumah kita ada remote control, betul tak? Remote control Astro ataupun remote control untuk pagar auto gate, kan? Ataupun remote control kereta, kita on off kan, buka tutup kereta, kita guna remote control, betul? Jadi daripada remote ni, macam mana dia boleh kawal, katalah channel pada Astro. Jadi macam mana caranya? Daripada remote tu sebenarnya dia akan hantar suatu gelombang yang dipanggil gelombang apa? Gelombang infra. Dipanggil sebagai gelombang inframerah. Gelombang inframerah. So gelombang inframerah ni, inilah yang menghubungkan antara remote control dengan decoder. Remote control dengan pusat kepada autogate ataupun kepada alam sistem pada kereta. Jadi yang menghubungkan tu adalah merupakan sejenis gelombang. So bila gelombang maka dia bukan jirim. Kita pun tak boleh tangkap dia, tapi dia wujud. Kan? Kita tak nampak dia. Kalau gelombang ni kita tak nampak dia, yang inframerah ni kita pun tak boleh kesan dia, tak boleh rasa dia. Kita letak pada tangan pun kita pun macam tak ada apa-apa, tapi dia wujud. Kan? Kalau kita letak remote Astro, kita halang dengan tangan pun channel tu tak berubah juga. Kan? Okey, jadi itulah gambaran secara ringkas berkaitan dengan sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Jadi dalam kimia dan juga biologi banyak belajar tentang jirim. Dalam fizik banyak belajar tentang bukan jirim. Jadi cikgu harapkan kamu dapat gambaran secara jelas. Ini penting untuk kamu faham Okey antara jirim dan bukan jirim, supaya kamu tahu ke mana arah tuju bila kamu mempelajari sesuatu berkaitan dengan alam ini. Okey, jadi sekarang kita terus masuk kepada, barulah kita boleh masuk kepada jirim itu sendiri. Jadi
Okey, sebenarnya kita dah masuk lah ya. Apa yang dikatakan sebagai jirim ni, ya, cikgu dah tuliskan di sini. Ya, jadi kamu kena ingat ni cikgu minta kamu ingat jirim adalah merupakan sesuatu yang mempunyai jisim dan menempati ruang. Ini paling penting kena ingat. Kemudian semua jirim terbina daripada zarah-zarah. Okey. Jadi cikgu nak sambung daripada sini. Okey, jadi maksudnya bila sebut saja jirim, maka dia terbina daripada zarah-zarah. Contohnya, okey, macam contoh cikgu bagi tadi, bekas air, okey. Ni air, dalam ni ada air. Ya. Okey, ada air. Okey, dalam air ni, cikgu buat perwakilan bulat-bulat macam ni. Okey, bulat-bulat ni mewakili zarah-zarah air. Satu bulatan ni untuk bagi faham je Satu bulatan ni mewakili satu zarah air. Ini konon macam kita boleh nampaklah zarah tu Kita wakilkan saja untuk memahamkan keadaan. Okey, jadi air sebagai suatu jirim, dia terbina daripada zarah-zarah air. Tu kena ingat. Terbina daripada zarah-zarah air. Kalau jirim lain pula, maksudnya terbina daripada zarah-zarah bahan tersebut lah. Jadi maksudnya sekarang ni zarah-zarah untuk setiap jirim itu berbeza-beza. Tu kena ingat. Setiap jirim, dia ada zarah masing-masing yang berbeza-beza. Nanti kita akan lihat ada berapa jenis zarah dan bagaimana setiap zarah itu berbeza di antara satu sama lain. Okey, jadi kita ambil ini yang bulat, satu bulat ni sebagai satu zarah. Okey. Jadi kalau kita besarkan dia, kita besarkan satu zarah ni, kita buat ni, okey, besarkan. Okey. Satu zarah inilah yang akan kita belajar dalam tajuk bab yang kedua ni berkaitan struktur atom. Kenapa nama atom? Nanti kita akan tengok. Okay. Cikgu sebut secara umum dulu zarah-zarah. So ini sebagai satu zarah. Jadi boleh lihat dalam ni ada banyak zarah-zarah air. Sebenarnya dalam satu titis saja, cikgu dah sebut tadi, dalam satu titis air saja sudah ada zillion, trilion bilangan zarah-zarah air. Itu satu titis. Jadi bayangkan air itu terdiri daripada zarah-zarah. Zarah ni sifat dia apa? Zarah bersifat, okey, zarah-zarah ni dia adalah kecil, halus, seni dan diskrit. Dia ada perkataan diskrit kat situ. Okey, diskrit ni lebih kepada ciri-ciri yang tertentu lah. Dia ada satu certain characteristic owned by that particle. Okey, dalam bahasa Inggeris zarah kita sebut sebagai particle. Dalam bahasa Inggeris. Particles. So, zarah-zarah particles. Okey, so zarah-zarah ni setiap satu zarah tu sangat-sangat kecil, halus, seni dan sangat diskrit. Sangat kecil, halus, seni dan diskrit. Tapi dalam buku teks kamu dia sebut kecil dan diskrit sajalah. Tapi nak bagi tahu bahawa dia memang sangat-sangat halus, sangat-sangat seni. Okey. Jadi apa yang akan kita bincangkan dalam bab yang kedua ni, kita akan bincangkan sifat satu-satu zarah. Setiap zarah ni satu ni, ni sebagai satu asas lah. Jadi setiap jirim, setiap jirim tu terbina daripada zarah-zarah yang disusun. So dia akan terbina daripada zarah-zarah yang tersusun. Macam air tadi. Ataupun kalau kita ambil ais, contoh ais, okey, macam ni ais. So
kenapa kita nampak ais petak ataupun bulat ke? Okey, itu yang kita nampak daripada luar, tapi sebenarnya dia terdiri daripada susunan-susunan zarah-zarah ais. Okey, ini ais ya. Ais. Jadi ini susunan zarah-zarah. Okey, setiap satu bulatan ni mewakili satu Ni satu ni mewakili satu zarah. So kamu boleh tengok ada berapa banyak zarah. Ni lukisan sajalah Maksudnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ada banyak zarah dekat sini. Dia tersusun dan membentuk jirim. Katalah ais kat sini. Maka susunan zarah-zarah ini akan membentuk sesuatu jirim. Okey. So boleh nampak di situ bagi sesuatu jirim, keadaan dia adalah seperti yang dinyatakan. Okey. Jadi kita tengok kepada zarah ni tadi. Sifat-sifat zarah ni tadi. Yang ini yang perlu kamu ketahui maksud jirim dia. Dan seterusnya bila kita dah tahu bahawa jirim tu terbina daripada zarah-zarah dan susunan zarah-zarah tu nanti akan ataupun sifat ciri-ciri zarah-zarah itu nanti akan menentukan keadaan sesuatu jirim. Okey, jadi sekarang ni untuk kamu punya syllabus ni dulu sebenarnya dia ada sambung lagi Dia akan ada dipanggil teori kinetik zarah Tapi sekarang ni dia tak sebutkan dalam KSSM dalam sukatan baru ni dia kurangkan. Okey, tapi tak apa. Okey, jadi sekarang ni setiap jirim yang terbina daripada zarah-zarah tadi, dia boleh berada dalam 3 keadaan. Boleh berada dalam 3 keadaan. Ini keadaan Apakah keadaan tersebut? Okey, yang pertama dia boleh berada dalam keadaan pepejal. Yang kedua dalam bentuk cecair, keadaan cecair. Dan yang ketiga dalam keadaan gas. Okey, ni 3 keadaan kamu tengok perkataan 3 keadaan jirim. So, setiap jirim ni boleh berada dalam 3 keadaan. Ni kita sebut sebagai keadaan jirim. Keadaan jirim. 3 keadaan jirim. Okey, kejap. Okey, keadaan jirim. Okey, jadi pepejal, cecair, gas. Okey. So, apa yang perlu dipahami dengan 3 keadaan ini maksudnya bagi satu-satu jirim kena faham macam ni Okey, bagi satu jirim, satu jenis jirim contoh contoh satu jenis jirim okey, contoh dia kita ambil air. Okey, air ni terbina daripada zarah-zarah air. Jadi maksudnya zarah-zarah air. Okey, air ni ni nak sebut satu jenis jirim ni dia boleh berada dalam 3 keadaan. Dia boleh jadi pepejal, kemudian dia boleh tukar jadi cecair, dia boleh tukar jadi gas. Bagi satu-satu jirim. Jadi maksudnya setiap jirim dia boleh tukar keadaan jirim dia tu sama ada pepejal, cecair ataupun gas. Dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut? Yang ini kita sebut sebagai perubahan keadaan jirim. Perubahan keadaan jirim. Sekejap Okey, perubahan keadaan jirim Perubahan keadaan jirim. Jadi satu-satu jirim contohnya air, dia boleh tukar dia jadi pepejal, kemudian dia boleh tukar jadi cecair, dia boleh tukar jadi gas. Bagaimana perubahan keadaan jirim ini boleh berlaku? Semua ini disebabkan oleh
Semua ini disebabkan oleh, okey, disebabkan oleh, siapa tahu? Okey, keadaan susunan zarah-zarah. Okey, kenapa air boleh tukar jadi pepejal iaitu ais? Pepejal bagi air ni kita sebut ais lah kan. Kemudian kalau ais ni kita cairkan dia atau kita leburkan dia, dia tukar balik jadi air dalam bentuk cecair. Kemudian cecair ni kalau kita panaskan, dia jadi gas dalam bentuk wap air. Jadi semua tu masih lagi jirim yang sama. Masih lagi jirim yang sama tapi dalam dia boleh berubah dalam 3 keadaan. Kenapa perubahan jirim itu boleh berlaku? Disebabkan keadaan susunan zarah-zarah. Okey, so sekejap cikgu punya word ni. Okey. Okey, so yang tu keadaan zarah-zarah. Cikgu padamkan balik yang ni. Okey, harap yang penerangan tadi boleh diingati Padam dulu. Ni tugas whiteboard ni siapa Okey, so kita tengok contoh air tadi Kita tengok contoh air. Cikgu okey, contoh air Okey. Sekarang ni okey, susunan ais Okey, ni ais ini pepejal. Kita masih merujuk kepada air pepejal ataupun kalau untuk air maksudnya ni ais. Ini ais. Okey, ni ais. Okey, kemudian yang ni cecair, ni keadaan cecair ataupun air. Okey, yang ni adalah gas ataupun wap air. Wap air. Okey, ni proses ni, perubahan keadaan jirim ni, kalau kita ada air, kita nak tukarkan dia menjadi pepejal, ais, maka apa yang perlu kita buat? Kita kena sejuk, kita kena bekukan dia, betul tak? Ataupun kita melalui proses pembekuan. Proses pembekuan. Masuk dalam freezer. So, air yang bentuk cecair tadi akan bertukar menjadi ais dalam bentuk pepejal. Kemudian, kalau cecair air tadi, kita nak jadikan dia bentuk gas, maka kita panaskan dia. Kita panaskan dia melalui proses pendidihan. Ini proses pendidihan. Proses yang kita lakukan kepada sesuatu jirim. Okey, kalau pepejal ni pula atau ais, kita nak cairkan balik, tukarkan balik kepada cecair, maka kita panggil, kita leburkan dia. Kita panggil sebagai peleburan. Peleburan. Kemudian daripada gas ni pula, peleburan. Okey, kemudian daripada, okey, ini sama lah cecair kepada gas. Okey, daripada gas ni pula,
kita nak tukar pula kepada cecair. Yang ini dipanggil sebagai proses kondensasi. Okey. So ni maksudnya proses-proses yang terlibat semasa penukaran ataupun perubahan keadaan jirim. Okey. Jadi sekarang ni kita nak tengok macam mana kedudukan zarah-zarah. Okey, dalam pepejal, okey, susunan zarah-zarah dia seperti yang dilukiskan ni. Okey, kita boleh sebut bahawa zarah-zarah di dalam pepejal adalah tersusun rapat, padat dan teratur. Okey, ciri-ciri dia zarah-zarah tersusun, padat, rapat, padat dan teratur. Kalau silibus sebelum ni dia ada tulis rapat, padat dan teratur. Tapi dalam buku teks baru kamu ni dia tulis padat dan teratur saja. Jadi sama je lah kalau kamu baca zarah-zarah tersusun, zarah-zarah dalam pepejal tersusun rapat, boleh je lah, rapat, padat dan teratur. Okey, dia susun macam ni. Kita boleh tengok dia nampak tersusun dan teratur. Okey, apabila kita leburkan pepejal ni, kenapa dia tukar daripada pepejal menjadi cecair? Sebab zarah-zarah dia sudah dia jadi macam tu. Kita boleh nampak dia tidak teratur. Susunan zarah-zarah. Jadi dalam kes ini kita boleh sebut zarah-zarah dalam cecair tersusun rapat, padat, tapi tidak teratur. Ini beza dia, tidak teratur. Okey, itu keadaan susunan zarah-zarah. Okey, kemudian bila cecair ni pula kita panaskan dia melalui proses pendidihan, dia akan tukar jadi gas. Kenapa dia boleh tukar jadi gas? Okey, sebab zarah-zarah dia macam tu. Kita sebut zarah-zarah gas tersusun jauh. Tersusun ataupun tak ada perkataan susun, tak apa. Zarah-zarah gas berada atau tersusun jauh antara satu sama lain. Jadi jarak antara satu zarah dengan zarah yang lain tu dalam gas adalah jauh. Jadi itulah keadaan susunan yang berlaku pada zarah-zarah di dalam pepejal, cecair dan gas. Jadi itulah susunan zarah-zarah itulah yang menyebabkan berlakunya perubahan jirim. Okey, kenapa pula zarah-zarah tu bila dipanaskan atau disejukkan boleh mengalami perubahan tersebut? Kenapa zarah-zarah tu mula-mula dalam pepejal dia rapat, kemudian bila tukar jadi cecair, susunan dia jadi berterabur pula. Kemudian dalam gas, jarak antara satu zarah dengan zarah yang lain pula makin jauh. Sebab apa? Okey, sebabnya adalah ini yang kita nak bincangkan, disebabkan oleh beberapa perkara. Okey, sebab kenapa zarah-zarah ini boleh tersusun berbeza-beza disebabkan oleh kinetik zarah. Kinetik zarah dan juga daya tarikan antara zarah-zarah. Ini baru permulaan tu cikgu cakap, maksudnya memang kena terang satu-satu untuk kamu memahami perkara ini. Kalau laju-laju memang tak faham lah. Okey, kenapa kinetik zarah sangat penting? Apa dia kinetik zarah ni? Okey, kinetik ni merujuk kepada, tolong ingat kinetik merujuk kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik yang merujuk kepada pergerakan. Tolong ingat Jadi bila kita sebut
tenaga kinetik zarah-zarah. Jadi konsep dia sekarang ni, kinetik zarah ni ataupun tenaga kinetik zarah-zarah ni dia mempengaruhi pergerakan zarah-zarah. Jadi apabila zarah-zarah mempunyai tenaga kinetik yang tinggi, maka dia akan bergerak dengan lebih cepat. Macam tu. Konsep dia, sekejap padam dulu. Cikgu nak habiskan ni kejap habiskan yang ni je. Nanti padam dulu. Okey, zarah-zarah ni. Okey, zarah-zarah ni kejap. Okey, zarah-zarah ni mempunyai setiap zarah zarah ada tenaga kinetik untuk bergerak. Jadi semua jirim, okey, senang cerita, semua jirim bila bergerak maksudnya dia mempunyai tenaga kinetik. Jadi kita tahu jirim pula terbina daripada zarah-zarah. Jadi tenaga kinetik itu sebenarnya dimiliki oleh zarah-zarah. Jadi setiap zarah ada tenaga kinetik untuk bergerak. Jadi kalau kita kata semakin tinggi tenaga kinetik zarah-zarah, cikgu tulis T je lah, TK TK itu tenaga kinetik. Semakin tinggi tenaga kinetik zarah-zarah, semakin laju dan pantas. Semakin laju atau cepat zarah-zarah bergerak, semakin laju dan pantas pergerakan zarah-zarah. Okey. Jadi zarah-zarah akan bergerak dengan lebih pantas dan laju apabila tenaga kinetik zarah-zarah semakin tinggi. Jadi sebaliknya, kalau tenaga kinetik zarah-zarah semakin rendah, maka semakin rendahlah, semakin perlahanlah pergerakan zarah-zarah. Jadi bagaimana konsep tenaga kinetik pada zarah ni mempengaruhi perubahan keadaan jirim ni? Okey, kamu tengok di sini konsep dia dalam pepejal. Dalam pepejal, tenaga kinetik zarah-zarah adalah rendah. Sebab apa rendah? Sebab dia hanya boleh, oleh sebab susunan dia adalah rapat, padat dan teratur, maka dia hanya boleh bergerak secara bergetar dan berputar sahaja. Pergerakan dia terhad kat sini je. Jadi sebab apa macam tu? Sebab dia hanya mempunyai tenaga kinetik yang rendah. Jadi bila mempunyai tenaga kinetik yang rendah, maka dia akan rapat antara satu sama lain disebabkan oleh daya tarikan yang kuat antara satu zarah dengan zarah yang lain. Okey, kemudian cecair pula, kenapa dia boleh bergerak jauh sikit? Tak teratur sebab tenaga kinetik dia semakin tinggi berbanding dengan tenaga kinetik zarah pada pepejal. Okey. Jadi bila dia mempunyai tenaga kinetik yang semakin tinggi berbanding zarah dalam pepejal, maka sebab itulah susunan dia sudah tidak teratur dan dia boleh bergerak agak bebas sedikit. Dalam gas pula, tenaga kinetik yang dimiliki oleh
zarah-zarah adalah sangat tinggi, maka dia boleh bergerak jauh, menjauhi antara satu sama lain. Okey. Jadi semua pergerakan zarah-zarah ni, tenaga kinetik ni, apa punca dia berbeza-beza? Puncanya adalah disebabkan oleh proses. Okey. Jadi proses apa? Proses penyejukan dan proses pemanasan. Okey, proses penyejukan dan pemanasan akan mempengaruhi tenaga kinetik zarah-zarah. Okey, jadi sekarang ni proses penyejukan dan pemanasan. Contoh kenapa proses ni boleh menyebabkan berlakunya perubahan tenaga kinetik? Sebab contoh bila kita panaskan air, proses pemanasan itu sebenarnya membekalkan, sebenarnya dia membekalkan tenaga haba. Itu semua kena ingat dia membekalkan tenaga haba. Jadi tenaga haba ini akan diserap, bekal tenaga haba dan diserap. Diserap oleh zarah-zarah. Ni nak kena faham betul-betul Jadi bila kita panaskan air, zarah-zarah air akan menyerap tenaga haba yang dibekalkan oleh api tadi. Boleh faham tak itu? Jadi bila tenaga haba diserap oleh zarah-zarah, tenaga haba tadi akan bertukar menjadi tenaga kinetik dan menyebabkan zarah-zarah mendapat tenaga kinetik yang bertambah. Semakin bertambahlah tenaga kinetik yang dimiliki oleh zarah. Jadi bila zarah-zarah memiliki tenaga kinetik yang semakin banyak, maka dia akan bergerak dengan lebih cepat dan seterusnya menjauhi antara satu zarah dengan zarah yang lain. Dia akan bergerak dan bergerak dengan lebih cepat dan menjauhi antara satu sama lain. Maka sebab itulah berlaku perubahan susunan pada jirim tersebut. Dan bila sampai satu tahap, maka cecair ini dah dapat tenaga yang banyak, kinetik yang banyak, maka dia berubah menjadi gas di mana jarak antara satu zarah dengan zarah yang lain itu semakin jauh. Begitu juga proses kalau kita cecair ni kita sejukkan dia, kita masukkan dalam tais. Kenapa daripada susunan cecair ni tiba-tiba dia jadi susunan yang rapat, semakin rapat dan padat? Sebabnya zarah-zarah tadi mengalami proses membuang haba, berlaku proses pembebasan haba. Pembebasan haba. Tenaga haba dibebaskan oleh zarah-zarah. Cikgu ulang balik, apabila proses penyejukan ataupun proses pembekuan berlaku, setiap zarah-zarah ni akan membebaskan tenaga haba. Bila tenaga haba dibebaskan, maka berkuranganlah tenaga yang dimiliki oleh zarah-zarah. Jadi tenaga yang dimiliki itu, tenaga kinetik semakin berkurangan. Maka pergerakan dia semakin perlahan dan menyebabkan dia akan semakin rapat antara satu sama lain. Maka terjadilah daripada cecair menjadi pepejal. Jadi semua perubahan yang berlaku ni adalah disebabkan oleh susunan zarah-zarah yang dipengaruhi oleh tenaga kinetik. Tenaga kinetik itu pula dipengaruhi oleh haba yang diserap ataupun haba yang dibebaskan daripada proses yang kita lakukan. Kalau kita panaskan, maksudnya kita bekalkan tenaga haba kepada zarah. Kalau kita sejukkan, maksudnya zarah-zarah itu pula terpaksa membebaskan haba keluar daripada zarah itu sendiri, menyebabkan zarah-zarah mengalami kekurangan tenaga dan dia akan bergerak dengan lebih perlahan. Okey, itulah penerangan yang boleh diberikan berkaitan dengan perubahan keadaan jirim. Jadi cikgu nak kamu refer balik kepada muka surat 24 Yang ini yang kita bincangkan tadi,
pada muka surat buku teks muka surat 24 dan muka surat 25 perubahan keadaan jirim. Jadi proses ini sangat penting untuk kamu faham ya. Jadi kena ingat peleburan, pembekuan, pendidihan, kondensasi, penyejatan, pemejaluapan tu melibatkan serap tenaga haba dan juga melibatkan proses membebaskan haba. Jadi proses itu semua akan mempengaruhi tenaga kinetik zarah dan seterusnya mempengaruhi pergerakan zarah dan susunan zarah-zarah yang membentuk 3 keadaan jirim. Ya. Jadi itu yang sangat penting untuk kamu fahami dan diharapkan kalau ada beberapa soalan boleh tanya. Dan sebelum cikgu rasa kita boleh berhenti di sini, tapi nanti cikgu minta kamu baca sebelum kita berakhir. Tadi cikgu sebut pasal zarah-zarah. Setiap jirim terdiri daripada zarah-zarah. Dan zarah-zarah pula berbeza-beza. Okey, ni cikgu nak sebut sebelum kita berakhir. Okey, dekat sini. Okey, zarah, jenis-jenis zarah jenis-jenis zarah. Cikgu nak tulis kat sini. Tolong ingat Okey, zarah-zarah yang membentuk jirim terbahagi kepada 3 jenis. Tolong ingat ini Nanti setiap jenis ni kita akan belajar. Yang pertama kita panggil dia jenis atom. Kita panggil dia atom. Inilah yang kita akan belajar. Tapi kenapa atom tajuk disebut struktur atom, nanti kita tengok sekejap. Yang kedua adalah molekul. Jenis zarah yang kedua adalah dipanggil molekul. Dan jenis zarah yang ketiga dipanggil ion. Okey. So sebelum kita berakhir, zarah yang paling asas. Okey. Zarah asas adalah atom. Okey, ingat itu. Zarah asas adalah atom. So molekul dengan ion ni apa dia? Molekul dengan ion ni adalah datang daripada atom. Di mana atom kita tahu dia adalah merupakan zarah-zarah asas yang membentuk sesuatu jirim. Manakala molekul ni, definisi dia adalah molekul terbina daripada 2 atau lebih atom yang terikat melalui ikatan kimia. Jadi gabungan 2 atau lebih atom dia akan membentuk molekul. Jadi ada jirim yang memang zarah asas dia, zarah yang membentuk jirim tersebut dia terdiri pada molekul. Bukan atom dia terdiri pada molekul. Dalam satu molekul tu ada 2 atau lebih atom. Nanti kita tengok contoh-contoh. Ion pula adalah merupakan zarah bercas. Ni zarah bercas. Jadi ion ada 2, ion positif dan ion negatif. Ada 2 jenis. Ion positif, nanti kita akan belajar benda ni. Ion positif dan ion negatif. Jadi ion positif dan negatif ni sebenarnya terhasil daripada perubahan pada atom. Ada atom berlakunya perubahan pada dia menyebabkan dia menjadi ion positif ataupun ion negatif. Jadi itu yang permulaan kepada jenis-jenis zarah yang membentuk setiap jirim. Sebelum kita berakhir, contoh. Okey, apa jirim yang terbina daripada atom? Contohnya semua jenis logam. Okey, semua jenis logam. Contohnya besi. Dalam besi, zarah-zarah dia adalah atom-atom besi. Molekul pula, contoh dia apa? Contoh dia air lah.
Air ni zarah-zarah dia adalah jenis molekul. Jadi sebenarnya kita sebut molekul air. Dalam air, okey. Ni satu molekul air ya. Ni kita sebut satu molekul air. Kalau yang bulat-bulat ni. Dalam satu molekul ni ada 3 atom. Sebab itu dipanggil zarah dia adalah molekul, jenis molekul. Sebab dalam satu molekul ni ada 3 atom. Atom apa? Atom hidrogen, ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Dia bergabung 3 atom ni membentuk satu molekul dan menjadikan satu molekul tu sebagai zarah kepada air. Kalau ion pula ni semua larutan-larutan garam. Larutan-larutan bergaram. Contohnya sodium klorida. Jadi sodium klorida ni dia mesti ada charge positif, ion positif dan mesti ada ion negatif. Okey. So cikgu rasa sampai di situ dulu. Tolong ingatkan cikgu sampai sini sebab ni cikgu akan padam balik Jadi kita berhenti setakat perubahan keadaan jirim dan jenis-jenis zarah. Jenis-jenis zarah. Jadi kita akan nanti kelas hari Khamis ni kita akan sambung untuk bincangkan sebersedikit lagi zarah-zarah ni dan juga tentang takat lebu dan takat beku. Jadi sebelum berakhir, cikgu nak kamu buat exercise untuk buat nota, buat latihan dalam buku teks untuk latihan belum lagi lah. Tapi latihan kamu buat dulu dalam buku aktiviti kimia yang berkaitan dengan apa yang telah kita bincangkan. Okey, jadi sampai situ dulu. Terima kasih kerana mampu bertahan 1 jam, hampir 1 jam setengah. Jadi kita akan jumpa lagi pada hari Khamis ini insyaAllah. Jadi sampai situ dahulu. Jadi semua boleh left kita punya kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih Sama. cikgu. Terima kasih cikgu. Apa-apa nak tanya boleh WhatsApp cikgu Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Masih Buat cikgu. revision.